Hari ini kami nak bawakan kepada anda satu topik yang kebiasaannya yang seringkali diungkapkan oleh golongan-golongan remaja ataupun anak-anak muda kita ataupun generasi hari ini tentang healing ataupun rawat jiwa. Tapi apa yang kita nak ketahui tentang rawat jiwa ini? Apakah punca-punca yang menyebabkan kita memerlukan untuk merawat jiwa ini dan cara untuk kita merawat jiwa kita? Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita di studio. Kalau dapat saya perkenalkan, di sebelah kanan saya, cantik jelita orangnya, Puan Faizah Muhammad Osman, perunding kaunseling dan juga motivasi. Apa khabar Puan? Khabar baik. Khabar baik nak? Khabar baik nak. Itu dia. Geng kah? Geng, orang Penang juga. Orang Penang juga. Ya. Dan di sebelah kiri ini pula adalah Daniel Zaini, seorang selebriti yang tak perlu lagi untuk saya perkenalkan. Hai, apa khabar? Khabar baik. Khabar baik nak? Baik juga. Belanja satu lagu. Lagu apa? Lagu Datuk Siti lah sebab birthday Datuk Siti baru. Diciptakan seorang insan lembut hati healing tak berpanjang. Itu dia. Tu dia. Dia terus boleh. Itulah dia. Ini mungkin cara healing kita hari ni. Tengah hari ni untuk kita santai-santai dan kita ceria-ceriakan hari Isnin kita ini. Kita nak mulakan dengan Puan dahulu. Kalau kita bercakap tentang healing ini, kita sebut kita tak tahulah sama ada kita faham ataupun tidak tentang rawat jiwa itu. Apa yang boleh kita kongsikan tentang rawat jiwa ini sebenarnya, Puan? Okey, rawat jiwa ni sebenarnya berasal daripada benda yang damage. Benda yang rosak. Macam peti ais rosak, kita hantar workshop. Betul kan? Kereta rosak, kita hantar ke mekanik kan, bengkel. Orang rosak tak? Orang pun rosak. Betul. So, damage maknanya. Baik. Mungkin di luaran, kalau macam kena aksiden dan sebagainya, kita hantar ke hospital. Tapi, kerap kali bila damage jiwa, rosak jiwa, kita tak buat apa-apa pun. So, sekarang ni bila orang dah berpengetahuan tentang psikologi, lebih celik tentang psikologi, so wujudlah perkataan healing. Tetapi healing dekat sini remaja lah kebanyakannya kan, yang dia akan aku nak pergi healing sekejap lah. Tapi sebenarnya dia orang tak tahu benda tu. Healing yang sebenar-benarnya perlu guided. Iaitu maknanya kena ada mentor, coach atau counselor yang guide you untuk healing. Sebab tu ada yang kata, kalau kau jangan pergi healing seorang-seorang tu, lepas tu nanti terjun bangunan lah apa semua kan. Sebab agak bahaya untuk self-healing without knowledge. Okey. Itu orang kata in-depth ataupun lebih dalam lagi lah kan. Tapi kita nak kongsikan juga, Syirah, mungkin ada dalam pengalaman-pengalaman individu-individu sebelum ini kan, yang nak dikongsikan. Mungkin Daniel sendiri boleh mulakan bagaimana agaknya Daniel healing, cara Daniel Zaini ini. Healing saya akan buka lagu tu lah. Ribut tenang jiwa. Dia tadi tenang ribut jiwa. Kita tukar. Ribut tenang jiwa. Ini 5 jam sikit. Dia kena ribut dulu baru kita tenang. Betul juga kan. Kalau macam healing, kalau macam saya lah kan, kadang-kadang bercuti tu pun tak membantu kat healing. Kadang-kadang kita pergi bercuti tapi kita mikir masalah. Kan? Macam mana aku nak buat healing? Healing ni macam lupakan benda tu lah. Lupa kejap, break time kejap, kena ada alone time kot rasanya kan. Tak semestinya pergi bercuti kot kan. Kalau macam saya tak prefer pergi cuti. Saya prefer duduk rumah, tenang seorang-seorang. Sebab kalau pergi cuti, lepas masa cuti tu healing. Lepas cuti damage has been done. Ya. Buka bank, punya akaun, banyak yang habis. Lagi ribut jiwa. Lagi ribut rasa. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Kita nak tanyakan, kalau kebiasaannya Puan Faizah, kalau cakap tentang healing ini tadi, mungkin Puan cakapkan tadi itu ada kerosakan yang berlaku dalam diri kita. Jiwa kita, kerosakan emosi, mungkin disebabkan oleh kehilangan, kesedihan, trauma, kemalangan dan sebagainya. Bagaimana kita nak lihat ini dalam konteks yang lebih serius sikit? Memang kita gelak-gelak tadi kan? Tapi mereka ini sebenarnya perlu dibantu dalam konteks ataupun konotasi yang berbeza dari sudut psikologinya. Ya. Bila kita pergi vacation, kita kata healing kita nak pergi vacation. Alright, itu hanya luaran. Okey. Dan macam orang pergi karaoke, pergi tengok wayang, lepas tu balik. Kan? Saya pun suka karaoke. Lepas tu balik, kita rasa alone balik kan. Kerana bila kita damage ni sebenarnya, kerosakan yang berlaku tu ialah emosi kita. Dia jadi emosi-emosi yang kuat seperti sakit hati, geram, marah, sedih, ini semua emosi-emosi yang kuat jika kerap kali kita dapat ataupun satu event tetapi sangat
teruk, dia akan terakam dalam minda dan body menjadi trauma. Okay. So trauma ni mengikut psikologi, dia tak hilang dengan sendirinya. Jadi sebab tu bila kita kata pasal apa aku pergi vacation semua kan, apa lagi yang kurang kan? Balik kosong. Dah pergi shopping, dah pergi buat rambut lawa-lawa tapi balik still duk menangis di bucu katil. Why? Mana tahu ni? Tak buat Kan? So disebabkan sebenarnya nervous system kita tidak regulasi. Pernah dengar tentang regulasi emosi? Tak pernah. Dalam TikTok saya ada share. Okey. Nanti boleh tengok. Regulasi emosi sangat penting sebab semua orang melalui fasa-fasa yang di bawah. Kan kita kadang-kadang di atas, kita kadang-kadang di bawah. Jadi bila kita ada emosi-emosi yang kuat ni, selalunya kita avoid. Kan? Kita simpan dan avoid. Kita tak fokus dekat dia dan kita tak terima dia. So apa-apa emosi yang kuat ni jika kita avoid, dia akan datang balik even stronger. Ini orang kata jangan lari daripada masalah. Kita kena berhadapan, jangan pendam dan kita kena selesaikan dengan cara yang terbaik. Baik, Faiza, kalau dapat saya petik tadi, Puan ada cakap mengenai trauma dan juga kita pergi vacation tapi kita balik kosong, kita masih bersedia dan sebagainya. Kalau boleh saya tahu berapa lama sebenarnya tempoh yang paling rasional untuk kita ni healing, untuk kita kembali dengan kehidupan yang lebih normal ataupun kehidupan biasa kita? Kalau ikut masa orang kata time heals kan, dia bergantung pada seorang individu dengan individu lain. Memang secara naturally kita akan lupakan benda tu dan dia akan jadi less dan less traumatic. Tetapi jika ada lekatan, maksudnya fixation lah dalam istilah psikologi, lekatan. Maksudnya trauma tu tak heal sebenarnya. Dia memakan masa yang lebih panjang dan yang paling penting kena rawat. So title hari ni rawat jiwa tu ialah dengan seorang profesional. Dengan seorang coach yang untuk rawat jiwa tu. Baru dia boleh hilang. So you pergilah vacation ke, expensive vacation apa semua, baru dah dia menjadi, orang kata. Bermaksud kita ni kalau kita nak dapatkan sesuatu, kita kena jumpa dengan lebih pakar dan juga arif lah untuk kita selesaikan masalah kita. Kalau kita nak cakap tentang Daniel yang tapi baru-baru ni pergi London, Paris, New York tu healing ke bukan? Bukan itu bukan itu honeymoon. Saja je. Okey. Kita nak cakap tentang setiap daripada kita ini mungkin ada cara yang berbeza-beza untuk kita menyelesaikan masalah kita. Macam Puan Faiza kata itu, bagi mereka yang menghadapi masalah orang kata trauma ataupun kejuruan emosi yang orang kata berat, memerlukan panduan coach. Tapi kadang-kadang kita ni yang asyik-asyik kan. Kadang-kadang kita macam rasa kecewa, putus cinta kan, ataupun kita rasa marah, penat, burn out dan sebagainya, kita gunakan istilah yang sama, healing tu. Tapi kalau bagi anda sendiri, kekecewaan yang pernah dilalui, yang telah berjaya anda bangkit hari ini, ketika tu healingnya macam mana? Soalan nak ni, tanya soalan pun berlapik. Itulah kan. Harap orang rumah tak tengok tapi bawa dia pula ni. Depan tu je pula tak direkod. Benda dah lepas kan. So saya percaya semua orang lalui proses macam itu kan. Berkenal dengan seorang, kemudian tak ada jodoh dan sebagainya. Semua orang pernah lalui zaman tu. So cara saya, mungkin macam saya percaya yang masa akan rawat benda tu. Kita tak boleh paksa benda tu macam aku nak lupa. Lagi kita paksa lupa, lagi kita ingat. Ya? So better kita lepaskan aje lah kan. Kenapa gelak? Nampak ikhlas. So saya let it go benda tu. Biar masa kan. Kita busykan dengan kerja. Buat benda-benda yang kita tak fikirkan pasal benda tu kan. Ada ke macam tulis lagu ke? Masa tu kecewa ada? Cerita pasal lagu tu? Healing ke tu? Lagu tu bukan healing sebenarnya. Lagu tu adalah macam satu sharing. Sharing untuk apa yang saya nak luahkan kepada orang yang merasakan perasaan yang sama macam saya rasa. So, mereka yang rasa perasaan yang sama macam saya rasa, dia orang akan faham lagu tu. So, dia orang boleh relate lagu tu. So, itu je maksud saya. Bukan yang saya nak letakkan lagu tu sebagai healing proses bagi saya. Macam, okey, aku tulis lagu ni, ambil kau, lega. Dia berkongsi rasa sebenarnya. Dia berkongsi rasa. So, benda tu sikit sebanyak membantu. Kan? Bila saya buat lagu, saya buat kerja. So, time by time, benda tu akan kita akan lupa. Saya tak percaya kalau orang cakap macam, kau buatlah benda ni, kau akan lupakan. Kau buatlah benda ni, kau akan lupakan. Tak ada maknanya. It's all about time. Okey, jadi Daniel, saya nak tahu, Daniel selalu kita lihat menghiburkan orang dengan dengan pelbagai tugasan. Macam Daniel sendiri, sewaktu menghiburkan orang dengan tugasan masing-masing, pernah tak rasa macam kecewa? Jadi macam mana dalam kekecewaan tu masih menghiburkan orang? Itulah bila orang kata
komedian adalah orang yang paling sedih. Kan? Kadang-kadang bila kita buat lawak sebenarnya, dalam masa yang sama kita healing diri kita juga. Kita tengok orang gelak, kita rasa seronok. Betul. Kan? So by the time bila macam saya macam tengah bekerja, mestilah ada kan, takkanlah semua orang happy je kan. Bila saya lalu keluar macam buat lawak sikit. Kan? Kadang-kadang macam geram pula aku rasa. Awak marah ke kat saya tadi suruh awak nyanyi? Tak marah. Okey, Cuma maksud dia perasaan semua kita manusia kan. Kan ada masa bila saya terpentas macam saya nak bekerja ke apa, mesti akan cerita macam aduh apa hal tiba-tiba kan. Tapi nak kena overcome benda tu lah. Kalau tak overcome benda tu, dia akan efek kerja kita. Okey. Ada orang kata dengan kita menggembirakan orang, itu juga dapat menggembirakan hati kita. Tapi dalam satu konteks yang berbeza pula kan. Kalau kita sendiri ataupun kita seorang, bila kita bujang mungkin berbeza sikit cara kita healing ataupun kita cari me time kita ataupun cara kita nak rawat jiwa kita. Ini macam Daniel sendiri, bulan 7 yang lalu baru saja mendirikan rumah tangga. Tahniah masih lagi tak lewat kan tahniah. Okey. Tapi bila dalam hubungan konteks berumah tangga ni, kadang-kadang kita mungkin ada perlu cara yang berbeza untuk kita menangani masalah kita. Bagaimana dengan Daniel? Kalau time bujang dulu, kalau apa-apa masalah datang, saya fikir lantak. Macam masalah datang lah, lantak nanti aku buat. Tapi kalau dah kahwin, kena settle hari tu juga. Tak boleh biar. Betul kalau, kan? Oh, isteri dia angguk. Betul kan? Nampak? Kamera pending sikit tak ya? Balik nanti mungkin dapat handbag. Upah. Tapi betul lah, maksudnya kalau time bujang, kalau ada masalah, kita macam fikir diri kita fikir kita seorang. Apa jadi pun efek aku seorang. Tapi kalau bila dah berkeluarga ni, apa saja masalah saya ataupun masalah pasangan ataupun masalah keluarga, kena selesaikan bersama. Tak boleh selesaikan cara seorang. Kalau macam time bujang tu, kalau masalah balik rumah, esoklah aku fikir. Tapi kalau balik rumah hari ni, kalau ada isteri yang kalau ada masalah, saya akan tanya dia. Cakap yang apa problem hari ni? Berbincang. Kamera kita boleh ke panning sikit isteri Daniel di situ di depan ni. Boleh ke kamera kita ambil sikit isteri Daniel di situ di depan? Ini gambar kahwinnya ya Daniel. Ini malam berinai ni rasanya. Ini malam berinai. Yang belakang tu Itik Roshan. Yang baju putih ni. Boleh lambai sikit. Lambai sikit. Sekejap ya, mana kamera ambil? Okey, ini isterinya. Okey, Puan Faizah, bila kita bercakap tentang konteks healing ini tadi, ia maksudnya memerlukan pelbagai aspek-aspeknya. Itu tadi kita nak menyembuhkan luka di dalam jiwa dan juga emosi kita akibat kecederaan-kecederaan tadi, trauma, kita ada kesedihan, depresi dan sebagainya. Kita nak tahu kenapa pentingnya untuk kita melalui proses healing ni sebenarnya. Okey, kalau nak ikutkan macam saya kata tadi, avoidance letak sebelah benda tu dia tak jadi. Kita dah hadapi benda tu, kita perlu menerima dulu. Okey, kalau saya buat istilahkan embrace, process, conceptualize. So embrace ni ialah penerimaan sebenarnya. Bila kita mengalami sesuatu emosi yang kuat tu, kita terima dulu. Kita embrace dia. Okey, kita terima ancaman tu ke apa ke, memang kita akan rasa terancam sebab sedih, marah itu adalah satu ancaman kepada nervous system kita. So, bila terima dia tanpa syarat, maknanya non-judgmental. Jangan judge rasa sedih aku ni. Jangan judge rasa marah aku ni. Aku valid apa yang aku marah ni sebab ini yang berlaku. So, terima dan duduk dengan emosi tu. Okey, macam kita bercakap, macam kita bila kita marah ataupun kita sedih ke apa ke, emosi yang kuat-kuat tu, nervous sistem kita jadi bercelaru. Kita sebab tu kita rasa macam menggigil tangan, kan, rasa sakit kepala, rasa nampak kecil je kalau marah tu kan. Okey, disebabkan maknanya sistem dalam tubuh badan kita tu dah dysregulated. Jadi sebab tu jadi macam tu. Jadi kita terima dulu dan duduk dengan dia. Kenapa you marah? Macam kita ni nampak marah kita tu daripada jauh. So kita santuni dia. Santuni emosi marah tu, duduk dengan dia dan lama-lama dia akan berlalu pergi. Tapi yang paling best jika kita boleh buat regulasi emosi. Banyak benda kita boleh buat. Macam antaranya macam yang Daniel share, senyum, ketawa itu adalah satu terapi. Sebab tu beliau boleh cope dengan situasi nak bagi seronok orang. Sebab apa? Bila kita secara fizikal kita senyum, kita sedih. Cuba tengah sedih ni, kita senyum. Emosi kita akan turut follow.
kita punya fizikal tu. Okey. Sebab tu dia boleh sustain. Kalau tengah nangis senyum macam mana? Macam ni. Cuba juga senyum, ketawa, dia akan ikut. Lepas tu tadi Daniel kongsikan dia buat lagu, dia buat puisi. Kita ada terapi cara buat puisi apa semua tu untuk meregulasi emosi so that tak melarat. Okey. Baik, kita akan sambung perbincangan kita sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, kita nak dengar pandangan orang ramai mengenai healing. Jom. Pada pendapat saya, supaya kita dapat menghilangkan stres. Selalunya saya selalu duduk di pantai untuk melihat ke dalam seperti tengok sunset dan sebagainya. Perlu disebabkan kita boleh muhasabah diri kita di samping kita buat satu benda-benda yang berfaedah. Waktu healing saya menjalani saja kerja-kerja saya yang ini cara saya lah. Saya buat apa semua kerja-kerja, tak kisah kerja rumah ke, potong rumput ke, apa semua. Di mana kerja-kerja tu kita boleh buat dengan bersendiri. Dan sambil-sambil kita buat kerja tu, kita boleh berfikir. Dan keduanya, kita boleh healing kita bersama dengan, ialah pencipta kita lah. Healing kita bersama pencipta kita. Kita jangan berdoa yang, Ya Allah, Ya Allah. Healing yang maksudnya kita macam berborak dengan pencipta kita. Ya Allah, hari ni aku buat benda ni. Tapi itulah, ya Allah, macam kita berborak dengan dia. So benda tu membuatkan kita rasa tenang untuk kita mengadu. Sebab kadang-kadang orang mengadu kat kita, kita menenangkan orang, tapi kita yang tak ada tempat mengadu. So siapa? Kita pergi kat tempat pencipta lah, senang. Healing time. Tenang ribu jiwa. Bukan nyanyi Perlu. Untuk kita, macam kita lepas kita dah stres dengan kerja banyak, apa kan, kita kenalah healing. Dia bukan hati. So untuk kita healing, kita pergilah bercuti. Macam saya lah, bercuti. Pergi tepi air terjun dengan bunyi-bunyi air. Itu buat ketenangan. Tapi sekarang tak tenang ni, panas. Okey, selain dia pergi bercuti, saya healing. Saya dengan family lah. Dengan family belah husband, family saya, dengan Aceh. Kita orang pergi jalan, pergi buat aktiviti yang berfaedah. Itu dia pelbagai pandangan daripada orang ramai. Macam-macam lah cara kita untuk healing. Ada yang tadi berdoa kepada Tuhan agar diberikan ketenangan hati dan juga fikiran. Ada yang berjalan-jalan dan sebagainya. Mungkin kita nak kongsikan sedikit apa yang pengguna kita katakan. Apa yang penonton sebenarnya kita kongsikan. Kalau kita cakap tentang apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadi kan. Sebab setiap daripada kita ni ada masalah yang berbeza-beza. Kita juga tak boleh nak samakan masalah dan cara kita dengan setiap individu yang lain itu kan. Ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya self-healing dengan doa. Semoga hati tenang dan tidak bermuram durja. Bertenang dan cari solusi untuk semua masalah yang membuatkan jiwa luka. Bangkit, usaha terus meratapi nasib kerana Allah ada dan masih ada orang-orang yang menyayangi. Dan ini pula daripada Halijah Hanif, katanya sukar untuk rawat jiwa kerana gangguan itu akan datang tanpa henti. Saya suka mengaji, baca Al-Quran, zikir, lakukan aktiviti bercucuk tanam di luar rumah dan kadang-kadang menyanyi kuat-kuat. Ikut YouTube, ubah suai barang dalam rumah dan hilanglah rasa runsing ataupun stres itu. Okey, ini geng saya daripada Nur Asmat Dihana. Katanya untuk rawat jiwa, saya suka duduk bilik hotel atau tempat yang sejuk sorang-sorang, baring dan kosongkan jiwa dan otak memang tenang sangat. Tapi saya kena tengok juga hotel tu macam mana. Saya ada kriteria dia. Tilam dengan bantal dia kena sedap. Okey, satu lagi daripada Fazlin Afiq, Syira. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara saya healing dengan mengait. Jika kepala atau hati saya tak tenang, saya akan ambil benang dan hook. Saya kait hinggalah menghasilkan sesuatu yang boleh digunakan. Ini semua adalah antara cara-cara kita semua healing. Kata orang, kita healing dengan merawat jiwa kita dengan cara yang berbeza, mengikut tahap kewangan kita, mengikut kemampuan kita dan sebagainya. Tadi Puan Faiza, sebelum kita lihat pandangan orang ramai, tadi Puan ada katakan bahawa ada orang ni, diorang punya red flag ataupun amaran bahawa mereka ni perlu healing sebab mereka ni menggigil, sakit kepala dan sebagainya. Bagaimana pula dengan Daniel? Macam mana Daniel tahu bahawa ini masanya untuk aku pergi healing sekejap, rawat jiwa sekejap? Apa tanda amarannya? Dia macam tanda amaran tu, kalau kita ada masalah kan, kalau balik rumah dia tak ada tidur. Bila nak letak kepala lah, macam apa hal lah hari ni ya. Ada benda, ada benda tu kan. Lepas tu bila fikir macam tak tenang ni, macam ini nak selesai masalah ni kan. So saya akan cari solusi lah. Ataupun
saya takkan macam kalau ada masalah saya nak lari macam dah lah aku nak pergi cuti. Dia takkan selesai benda tu. Dia kena macam aku fikir apa solution dia. Kalau tak jumpa jalan aku jumpa orang yang boleh tolong. Aku cari jalan penyelesaian. Kadang-kadang kalau kita duduk seorang, kadang-kadang dia akan jadi overthinking. Kalau macam masalah datang, aku buat ni tak kena buat ni. Dia dah overthinking kan, dia dah serabut kan. So saya juga perlukan maybe support keluarga untuk minta pendapat. Ada masalah macam gini, contoh macam mana nak settle benda ni, dan orang beri pendapat. And then baru kita finalize, benda ni aku buat, aku settle kan. Slow-slow lah orang kata kan. Saya suka dengan apa yang dikongsikan oleh Diana ini. Kadang-kadang kita tengok diri kita dah kita tengok checklist ataupun kita check diri kita sendiri kan. Kemudian kalau kita rasa benda tu tak boleh kita selesaikan sendiri, kita kena berjumpa ataupun kita kongsikan, luahkan dengan orang lain. Itu seperti yang Puan Faizah katakan tadi. Kita tak boleh nak rawat ataupun selesaikan masalah ini sendirian. Kita kena kongsikan dengan mereka yang lebih ahli dan juga pakar. Sebab kadang-kadang kalau kita sebenarnya ini tersalah berkongsi, mungkin dia boleh menjadi satu cerita yang berbeza. Betul tak Puan Faizah? Jadi kita nak elakkan daripada ada masalah, kita nak tenangkan jiwa kita yang tengah serabut ni. Adakah sebenarnya kita juga harus berdamai dengan emosi kita untuk mencari titik tengah kepada penyelesaian masalah healing ini? Itu yang saya kata, kena proses. Bukan saja terima emosi tu, lepas tu kena proses emosi. Tadi macam Aceh share dengan kita tadi kan, dia berdialog dengan Tuhan kan, berdialog dengan Allah. Sebenarnya dia tengah proses emosi dia. Sebenarnya dia juga yang jawab. Bila dia tanya, dia jawab. Betul tak? So dia tengah proses, kenapa aku jadi macam ni, kenapa aku beremosi macam ni, apa salah aku, apa salah orang. Jadi dia, bila kita proses tu, dia akan reda, emosi tu tak lagi kuat macam tadi. Faham tak? So macam tadi yang dia kata berkebun apa semua tu, itu ialah untuk macam tadi mengait kan. So bila kita buat sesuatu dengan tubuh badan kita, bergerak, movement, it doesn't have to be macam exercise pergi ke gym ke apa. Tetapi as long as it's movement, membuat something. Okay? Dia akan transfer, emosi itu akan transfer melalui jari-jari jemari kita semua, transfer ke benda lain. Sebab tu yang dia kata boleh apa, jadi satu benda yang something yang good, itu dipanggil sublimasi. Sublimation dalam istilah counselling. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat ada orang-orang yang ada masalah-masalah tertentu ni, mereka memang suka menyendiri, tapi dalam masa yang sama mereka suka melukis lah, mereka suka bermain muzik, ataupun mereka mengubah bunga dan sebagainya. Ataupun kalau ibu-ibu kita ni, kadang-kadang kita melihat kepada penonton-penonton kita, kebanyakan dalam kalangan wanita ini mungkin mereka ni memakai pelbagai topi dalam satu masa, bekerja, menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak, suami dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka ini juga memerlukan bantuan healing ini. Jadi cara mereka mungkin ada waktu dengan kawan-kawan, ataupun mereka memasak di dapur, berkebun dan sebagainya. Bagaimana kita nak melihat bahawa ibu-ibu, wanita juga memerlukan masa dan perhatian daripada pasangan untuk mereka ada healing ini, Puan Faizah? Betul. Kalau dia suri rumah tangga ni tak ada waktu rehat. Okay, tak ada waktu stop. Dia ongoing sahaja 24 jam. Tambah kalau ada anak kecil, betul tak? Betul. So sebagai macam suami pula, bila dia balik daripada kerja, masa itulah dia nak rehat, dia nak pegang phone. Dulu pegang surat khabar, sekarang ni nombor kan, sekarang ni phone. Di hujung jari. Kan? So dekat situ kita kena ada perbincangan bila waktu isteri ni boleh rehat. Dan bila seorang isteri ni, seorang perempuan, dia biasa dengan multitasking. Betul tak? Betul. So, untuk nak merawat emosi sebenarnya, kita tak boleh buat semua dalam satu waktu dan fikir semua benda satu waktu. Salah satu cara untuk healing ialah buat satu persatu slowly. Sebab tu, kenapa? Bila kita multitask selalu sangat, kita punya nervous system terancam. Ada masa-masa yang kita boleh multitask, ada masa yang kita rehat, kita buat satu je, kita melukis contohnya. Dan itu merawat jiwa kita, sebab itu yang dia suka buat. Macam yang you kata menyanyi, gubah lagu, gubah bunga, mungkin dia suka buat tu, tapi anak kecil-kecil ni nak makan, kejap lagi nak kencing, nak apa. So dia tak boleh buat apa yang jiwa dia suka. So kita kena bagi time dekat suri-suri rumah ni untuk
ada time out. Me time dia lah me kan. time dia. Ini semua para suami harus dengar ni juga untuk beri perhatian suami. Kita nampak tadi nampak dia take note. Nampak dia khusyuk Saya ingat. Ingat okey. Ini sebab kadang-kadang kita terlalu selesa dalam hubungan rumah tangga kita ni, kita merasakan tak ada apa-apa yang berlaku. Hakikatnya pasangan kita mungkin memerlukan masa ataupun ruang mereka sendiri untuk me time ataupun healing itu. Nak satu lagi komen. Ini daripada rakan kami sebenarnya. Ini daripada Farid Ahmad. Dia banyak masa dah ni. Dia kata sayalah healer tim WHI. Bagi mereka tenang. Tapi saya tahu dalaman mereka rasa ribut jiwanya. Tak percaya tanya Fisal Jahan. Dia kata awas Okey. Tapi sebenarnya betul. Sebenarnya kadang-kadang ini dalam situasi di tempat kerja ataupun di rumah dan sebagainya. Memang perlunya kadang-kadang ada individu-individu tertentu ini yang dia walaupun macam Diana katakan tadi, kadang-kadang awak pun bersedih, tapi awak senyum, awak menggembirakan orang lain, itu juga dapat menggembirakan diri awak. Jadi memang penting ataupun tidak sebenarnya kita perlu ada rakan-rakan kita ni untuk tidak membawa emosi mereka ke dalam balik. Kalau ada masalah kat tempat kerja, jangan balik rumah. Ada masalah kat rumah, jangan bawa ke tempat kerja. Ini mungkin boleh mengurangkan daripada kita ni semua perlu healing yang banyak. Awak setuju tak? Memang sangat-sangat setuju. Tambah-tambah kalau macam orang yang kerja, office hour ke, 9 to 5 ke, dia balik rumah, kalau ada masalah kat tempat kerja, kau balik rumah. Dia bukan saja masalah kat tempat kerja, masalah kat rumah sekali pun sama. Kan? So better melangkah pintu kerja masuk rumah aja, lupakan masa kerja. Macam saya habis je kerja, sebelum nak balik rumah, saya akan lepak dalam kereta 5 minit. Itu saya juga. Sama. Saya akan lepak dalam kereta 5 minit, buka satu lagu, kan? Buang semua, tutup enjin, masuk rumah, saya orang rumah. Keluar saya kerja, balik saya jadi orang biasa. Cuma berbezanya saya, kalau saya dalam kereta tu saya tak nak dengar apa-apa. Oh, tutup. Tutup. Macam masa bersendirian lah. Sendirian lah. Itu healing juga tu. Kadang-kadang saya buat juga. Itu hari-hari saya buat. Hari-hari buat. Banyak nak kena healing ni. Bella, banyak info dan juga input yang kita dapat daripada perbincangan kita pada hari ini. Antaranya kita carilah seseorang untuk kita meluahkan rasa bimbang, rasa tekanan kita, cari seseorang dan juga damaikanlah dengan diri kita sendiri. Maafkanlah orang sekeliling, maafkan diri sendiri dan bangkit. Jangan terus dibuai rasa kecewa, rasa tertekan dan juga rasa sedih. Baiklah, kita nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita Puan Faizah Muhammad Osman dan juga Diana Zaini atas perkongsian yang sangat baik saya kira pada hari ini dan semoga memberi manfaat kepada kita semua, penonton-penonton dan juga kita di studio. InsyaAllah. Dan ada daripada pembacaan mengatakan pentingnya healing ini bukan saja untuk merawat jiwa tapi untuk membantu meringankan beban fikiran kita, untuk menjaga kesihatan mental, itu yang paling penting, mengembalikan semangat dan yang paling penting sekali untuk mengajar kita lebih menyayangi diri kita ataupun self love dan paling penting kata kuncinya sentiasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Ilahi. Baiklah.